marketing dengan politik memang jauh lah. So saya dapatlah masuk dalam bidang politik di bawah Kementerian Pertahanan Malaysia, Kementerian Defence Ministry, sebagai dia ada satu program lah. So bawah di program tu saya dapat bersama dengan Dato' Johari. Dia merupakan ahli Parlimen Kubang Pasu Kedah. So semasa bersama dia tu dapatlah banyak pengalaman dalam bidang politik, tetapi saya terapat disambung bersama dengan Dato' Johari. Semasa tu saya lah bertukar saya punya minda kepada set up my own business. Pada masa itulah munculnya syarikat saya HB Global Services. Dari situlah mulanya saya punya perniagaan persendirian. Sebab semasa saya di bidang politik, saya dapat banyak pengalaman tapi saya tak dapat adopt dia punya environment. Sebab itulah saya set up own business and then mulalah perjalanan sebagai entrepreneurship dalam bidang perniagaan. So far sekarang ni saya tak attach lagi dengan politik. So saya dengan keusahawan, more to business, dengan financial industry lah sir. So more to that. So untuk adik-adik tu tengok maksudnya alumni Poli Mekah ni dia laku lah dekat besar sekarang ni. Sepatutnya malam ni kita ada jemput lebih ramai lagi alumni, tapi yang available hanya 2. Sepatutnya ada daripada Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Elektrik, dan jabatan-jabatan lain jugalah, JTMK sepatutnya hadir bersama kita, tapi yang available tu hanya 2 orang ni saja. So rezeki lah, yang 2 orang ni pun dah kira paling hebat dah yang kita ada sekarang ni. Banggalah sikit lah dan bagi tepukanlah kepada kita pada malam ni. So soalan saya yang seterusnya lah kepada saudari Lily dan saudara Prakash ni. And then saya nak tanyalah, apa perbezaan belajar di diploma ni dan juga belajar di peringkat degree? Dan lepas tu di peringkat pekerjaan, apa beza dia? Ada 3 situasi kat sini kan. Belajar di peringkat diploma, belajar di peringkat degree dan juga alam pekerjaan ni. Apa beza dia? Siapa nak jawab dulu? Lily ke saya? Tak kisahlah siapa. Prakash dulu lah. Boleh. So diploma ni, masa diploma tu kita memang macam main-main lah. So bila kita tengok balik, so diploma lah yang saya rasa dia lah yang foundation for kita punya degree dengan alam pekerjaan tu. Kalau kita selalu main dengan diploma ni, kita rasa macam diploma ni adalah diploma je pun. Tapi bila you keluar daripada diploma, saya rasa macam diploma inilah sangat-sangat bantu saya untuk menunjukkan saya punya saya punya diri saya dalam di peringkat degree. So bila masuk degree totally different dengan politeknik. So bila masa diploma tu rasa senang je masa belajar. So assignment, lepas tu kalau tak faham kita boleh jumpa lecturers, kita boleh tanya pelbagai soalan dan everything kita boleh attach dengan lecturer. Tapi bila masuk degree ni saya macam wow, macam lain lah. Kenapa? Nak susah jumpa lecturer pun susah sikit lah. Bukanlah senang tapi susah juga. And then dia punya environment, scope pelajaran tu totally different. Macam diploma, kita yang kita attach dengan lecturer. Tapi bila masuk degree, kita kena research, kita kena survey, kita kena cari everything A to Z. So itu satu cabaran lah untuk kita. Bila masuk di bidang pekerjaan pula, totally different lah. Apa yang kita belajar tak mestinya kita akan implement. Mungkin macam saya background accounting. Saya mula-mula buat dekat audit firm, kerja audit firm. Selepas tu totally different, masuk banking pula. Lepas banking, saya masuk pula industri politik. So maknanya tak mestinya apa yang kita belajar di diploma degree, dia tak mestinya kita akan implement dalam dalam alam pekerjaan. Tetapi apa yang saya bantu dalam perjalanan ini adalah yang klub-klub dan persatuan saya join tu, itulah memberi keyakinan diri. Sebab dalam skop belajar tu kita akan belajar apa yang kita punya subjek. Contoh accounting, kita akan belajar based on accounting je. Kalau yang teknologi macam JTMK, modul teknologi kan, so dia belajar benda yang berkaitan saja.
Tapi bila kita involve dengan macam persatuan, kelab dan sebagainya, kita akan out of box. So kita boleh mencabar diri kita untuk mendapatkan explore. So benda itulah membantu saya, 3 peringkat ni membantu saya untuk yakinkan diri saya. So maknanya memang 3 peringkat ni berbeza lah. Tapi saya katakan diploma inilah sangat-sangat foundation. You all kena jaga foundation tu. Macam rumah, kita punya foundation kena strong. Kalau foundation tak strong, macam mana you naik pun foundation akan runtuh lah. So maknanya diploma tu kita kena bagi satu keutamaan lah. So jangan rasa macam diploma je pun, jangan. You kena fokus kepada diploma, even though you rasa benda tu macam kecil. Tapi itulah, yang kecil itulah akan membantu anda ke next stage. Okey. Maksudnya banyaklah pengalaman yang diambil lah masa join persatuan ni. Tapi yang apabila join program dulu, saya kisah cerita sikit lah pasal abang dan kakak kamu ni. Masa join PSP dulu, mereka ni banyak main. And then banyak merayu lah nak buat program ni, nak buat program ni. Tapi bila nak buat program tu, mereka buat betul-betul. Itu yang saya respect lah. Walaupun main-main, tapi mereka dapat capai juga program yang nak dilaksanakan tu lah. Walaupun banyak bodek kan, selalu jumpa banyak luangkan masa. So sekarang ni, benda tu lah yang saya bagi tahu sekarang ni, pengalaman tu lah bila kamu berusaha untuk jumpa seseorang tu, kamu akan dapat juga yang kamu akan buat. Itu yang saya nak masukkan lah. Sebelum ni pun saya pernah jemput juga alumni kan, dan sebelum ni untuk zaman mereka ni saya jemput alumni and then tunjukkan kepada mereka apa yang mereka lakukan sepanjang pengajian di Poli, and then selepas apa yang mereka buat selepas pengajian tu. So untuk Lily pula, macam mana Lily? Lily ni dia banyak juga perlibatan dia di Poli ni, banyak ikut debat, banyak ikut apa lagi Lily, join MPP, join PSP, lepas tu ada lagi program di jabatan kan. So boleh kongsikan tak Lily dengan adik-adik tadi? Perkongsian aktiviti sepanjang di Poli ke sir? Ya, macam juga pernah kasih lah apa yang beri kesan kepada kamu lah untuk belajar di sambung peringkat degree dan bekerja dan sebagainya. Okay. Pertama sekali nak bagi perbezaan antara diploma dengan degree. First sekali, memang diploma dengan degree nama pun dah lain. Diploma dengan degree nak kata hampir sama tapi tak sama, dia ada perbezaan dia. Paling ketara adalah pembahagian kelas. Satu, time diploma kita dah disediakan. Tapi time degree kita tidak disediakan. Kita sendiri yang kena cari kelas tu. So macam akak yang belajar dekat Universiti Utara Malaysia, kita orang setiap hujung semester akan berperang untuk masuk kelas yang mana satu. Kita orang akan cari kelas yang mana sesuai dengan masa kita sendiri. Kita yang akan arrange jadual kita sendiri. Kita yang akan arrange kelas kita sendiri. So daripada contoh kita diploma, pihak HEP ataupun pihak manalah admin yang akan tentukan. Contoh semester 1, korang memang dah ambil subjek ni. So maksudnya korang akan bersama dalam kumpulan golongan umur yang sama. Tapi waktu degree ni, korang tak akan berada dalam kumpulan yang sama. Mungkin korang akan bergabung, contoh masuk pada semester 1, pada semester akan datang, semester 2, kemungkinan salah satu daripada korang kat sini yang bakal menyambung degree akan bergabung dengan senior yang dah semester 6, yang dah semester 5. So pola pemikiran kita tu memang berbeza. Itu daripada segi kelas. Okay, daripada segi yang kedua dia adalah yang macam yang saya bagi tahu tadi, dari segi usia lah, kita akan lebih ramai berjumpa yang lebih muda daripada kita, yang lagi tua pun ada juga. So pentingnya komunikasi ni, kita macam mana nak siapkan satu assignment. Sebab dibandingkan assignment pada peringkat diploma dengan peringkat degree, pada peringkat degree, assignment secara berkumpulan tu memang sangat banyak. So kalau kita tak dapat nak komunikasi antara satu sama lain, macam sekarang ni contoh waktu diploma, akak dapat rasa macam contoh time tu akak umur 18 tahun, akak sentiasa bergaul dengan umur 18, 19, 18, 19. Tapi waktu degree kita akan bergaul dengan mungkin 2 tahun yang lebih muda daripada kita ataupun 2 tahun lebih tua daripada kita. So kadang-kadang akan ada ketidaksenambungan lah kat situ. So korang kena tahu cara dia macam mana nak communicate
selesaikan korang punya projek apa semua. Tapi macam saya setuju yang Ari Prakash cakap tadi, apa-apa pun memang start daripada diploma. Once korang dah ambil diploma, masuk ke alam degree, korang tak akan terasa terlalu kekok compare dengan pelajar matrikulasi dengan STPM. Sebab bentuk-bentuk assignment dia semua korang dah familiar. Bentuk assignment, macam mana buat individu assignment, macam mana buat group assignment, korang dah tahu semua. Sebab format dia, apa yang korang belajar dekat politeknik ni hampir sama dekat peringkat degree. Cumanya dia punya level je lah. Tapi daripada segi format, macam yang korang buat, nanti korang akan bakal buat research, korang akan buat report untuk latihan industri, semua tu sama. So kalau korang dapat skor dekat diploma, insyaAllah korang boleh skor time degree. Dia punya persamaan tu ada juga dekat situ. So orang yang ada diploma ni akan lebih better lah akak rasa dari segi menyediakan assignment. Kalau diperhatikan lah, itu perbezaan diploma dengan degree. Dan jangan risau kalau masuk degree, akan jumpa ramai kawan-kawan yang sebaya dengan kita daripada diploma politeknik. Sebab ramai graduan politeknik yang melanjutkan pelajaran juga. Tak kira di mana juga. Tapi di UiM memang ramai. Memang ramai graduan politeknik yang masuk untuk menyambung, especially dalam bidang accounting dengan juga business dekat Universiti Utara. So, apa-apa pun kalau dibandingkan diploma dengan degree, diploma yang paling best lah. Dari segi pengalaman, yang macam Prakash cakap, kita akan lebih dekat dengan kita punya pengajar, kita akan lebih dekat dengan kita punya penasihat berbanding di peringkat degree. Sebab degree lagi ramai orang, lagi ramai pelajar. Sedangkan penasihat dengan lecturer tu sedikit dibandingkan diploma. So, sekarang diploma, contoh korang ada masa, sekarang rapat dengan penasihat, contoh dengan Cik Azrul, korang luangkan masa. Kalau rapat dengan lecturer, contoh lecturer perakaunan, contoh macam Cik Suhaimi ke, Seawang ke, yang mana tahu masih ada mengajar sekarang, korang luangkan masa. Sebab korang tak akan rasakan benda tu masa degree nanti. Sebab time degree nanti lagi luas, lagi susah untuk korang berkomunikasi dengan yang orang yang korang admire ni lah. Macam tu. And then yang dari segi pekerjaan, totally different. Apa yang kita belajar sepanjang diploma dengan degree, itu adalah semua teori. Praktikal mungkin kita hanya akan belajar masa internship. Tapi itu pun 6-5 bulan. Macam diploma dulu 5 bulan, masa degree 6 bulan. So, dibandingkan dengan pekerjaan sekarang ni, memang agak berbeza. Tapi, skill yang kita dapat, pengetahuan yang kita dapat daripada kelas, skill yang kita dapat daripada kelab dan persatuan tu yang akan menolong kita untuk menjadi pekerja yang lebih baik. Contoh, kalau kita jenis yang pasif, kita contoh sekarang macam adik-adik yang dalam kelab pembirakan sebaya ni, korang dah biasa untuk berkomunikasi. Contoh berkomunikasi dengan Cik Azrul, berkomunikasi dengan pihak luar untuk mengadakan program. So masa kerja, korang tak akan kekok. Korang akan berani untuk berjumpa manager, korang akan berani untuk berjumpa dengan human resource manager, korang akan berani untuk berjumpa dengan supervisor. Korang tak akan rasa kekok sebab korang dah biasa mengamalkan benda tu. Betul tak? Hello? 2 tahun online, Lily. 2 tahun online. Susah nak jumpa. 2 tahun online, susah nak jumpa. So dari segi dibandingkan diploma dan degree, diploma lah, situlah kita bermula. Degree untuk kita mengembangkan apa yang telah sedia ada. Dan di alam pekerjaan itu adalah bagaimana kita menggunakan apa yang kita ambil sepanjang diploma dan degree. Okey, terima kasih Lee. Itulah yang kita panggil sebagai ilmu kemahiran hidup lah. Apa yang kita belajar tu, apa yang kita alami tu patutnya kita kekalkan, kita aplikasikan kepada kehidupan kita yang seterusnya. Saya ambil yang Lily kongsikan tadilah, hormat, yakin dan percaya diri kan. So hormatilah pencara anda, hadapilah ilmu yang mereka ajar tu dengan baik
and then yakinlah dengan diri untuk mencapai kejayaan. Sekarang ni bila kita tengok, bila kita belajar online ni, kita sukar nak berkomunikasi. So kita kena build up balik kemahiran komunikasi itu supaya lebih, orang cakap lebih lancar lah. Sekarang ni bila nak berjumpa bicara di peringkat diploma lebih mudah, gunakanlah kemahiran-kemahiran yang sedia ada tu untuk kita lebih yakin kepada diri kita. So kat sini juga saya nak tekankanlah kepada ahli-ahli PSP ni, so supaya jangan malulah sekiranya nak bertanya soalan and then nak pergi ke bilik unit pengurusan psikologi. Kita sentiasa mengalu-alukanlah. Kalau nak escape pun kita tak ada masalah kat situ sebenarnya. Cuma janganlah gunakan alasan kami ni sebab jatuhnya prestasi akademik tu. Saya tak nak macam tu lah. So sekarang ni melalui program yang sedia ada ni adalah untuk membantu semua untuk tingkatkan keyakinan diri dan dapatkan pengalaman lebih lah. Macam yang saudari Lily dan Abang Prakash cakap tadi, kalau dari segi umur tu biasanya budak matrikulasi ni dia akan bergaul dengan budak diploma kan. Dia akan lebih kepada kawan-kawan dia sendiri sebab mereka lebih ramai, and then kalau budak STPM mungkin dia boleh bergaul dengan budak diploma. Kalau daripada yang di kalangan cikgu-cikgu pula dia akan lebih kepada di kalangan mereka juga yang sama umur lah. So kat situ, kat sinilah dalam kelab ni kalau anda ni bonding antara satu sama lain, so memudahkan lagi lah cara untuk berkomunikasi bersama dengan orang lain. So melalui pembelajaran melalui kelab dan persatuan ni juga kita dapat nampaklah politik dia macam mana. Kalau dekat ni dia ada peer pressure dia sendiri. Kalau tempat kerja dia macam mana pula. So kat situ lebih pressure kan. Kalau kita berhadapan dengan bos yang tak okey, kita rasa lebih tertekan. So macam mana pengalaman tu? Kalau Prakash ni dia banyak terlibat dengan NGO, dia terlibat dengan program mahasiswa turun parlimen, mantap kan? So boleh tak kongsikan Prakash? Dia punya pressure tu memang beza lah daripada persatuan di Politeknik, sebab bila di persatuan Politeknik kita di dalam kumpulan yang sasaran saja, so kumpulan yang kecil lah. Tapi yang itulah saya kata macam tadi, semuanya bermula daripada Politeknik Muka lah. Macam saya memang semuanya bermula daripada Politeknik Muka lah. Sebab bila kita boleh handle dia punya pressure dalam sasaran kumpulan kecil, so bila kita jumpa yang sasaran besar tu mudah untuk kita kena nak control kita punya emosi dan sebagainya. Macam saya kata tu, bila saya masuk di peringkat politik, dia adalah kebangsaan. Lepas tu kita bayangkan sebagai pelajar diploma, lepas tu belum complete lagi degree, saya kena bergaul dengan seorang YB. So bukan seorang YB dan YB yang berlainan. So macam mana saya nak yakinkan diri saya, macam mana saya nak komunikasi dengan pihak yang pangkat yang bertinggi. So first saya bila jumpa tu memang nervous lah. First time saya masuk parlimen tu memang saya rasa macam wah, saya nak resign lah terus. So macam tu lah saya punya first feeling bila saya masuk di parlimen. Sama juga bila saya masuk Politeknik Muka. So first saya masuk, minggu kedua saya jumpa HCP, saya kata saya nak pindah ke Semenanjung. Saya masih ingat masa jumpa dengan kaunselor, lepas tu lecturer Suris. So dia orang lah yang memberi saya rasa Cik Azrul pun ada kot, saya rasa. Cik Azata semua ada. So masa itulah bermulanya saya punya perjalanan di Politeknik. So bila saya masuk parlimen tu memang macam nervous betul. Macam mana saya nak handle, macam mana saya nak jumpa. Sebab sebelum ni kita tak pernah jumpa dengan YB, tak pernah jumpa dengan Dato', tak pernah jumpa dengan Najib. So saya pernah lah few time jumpa dengan dia. So saya memang rasa macam memang nervous lah, betul-betul nervous. Tapi apa yang saya belajar, apa yang saya dibuat semasa di Politeknik, itulah membantu sedikit saya untuk meyakinkan diri semasa saya bergaul dengan orang-orang yang berpangkat tinggi. So bila compare dengan pressure tu memang jauh dengan peringkat Politeknik dengan peringkat pengalaman bekerjaan. Sebab bila dah mula bekerja tu kita jumpa pelbagai ragam pekerja. Macam Politeknik ni kita semua umurnya semua dalam lingkungan yang sama, dalam
setahun 2 tahun je beza. Tapi bila masuk di era pekerjaan tu totally different. So ada yang paling tua daripada kita, ada yang paling muda daripada kita. So macam mana kita nak kontrol kita punya komunikasi dengan mereka. Macam contoh saya punya pengalaman, bila saya masuk macam contoh Afin Bank, bila bekerja dengan bank, memang saya masa tu enter dekat bank tu saya orang yang paling muda lah consider. So yang lain tu orang tua. So bayangkan orang muda dengan orang tua, dia boleh membuli anda. Tapi bila komunikasi anda yakin anda boleh, bukan lawan lah, anda boleh setaraf dengan diorang. So bila anda rasa macam tak yakin diri, rasa macam down, kalau dia bagi arahan you just ikut je, dia bersitulah bermula. So anda disitulah akan membuli. So prestasi anda akan turun. So macam mana you kena overcome benda tu daripada persatuan lah. Gunalah platform yang persatuan yang sedia ada di Politeknik Muka. Dari situlah anda akan belajar macam mana kontrol you punya emosi, macam mana nak komunikasi. Macam contoh macam saya dengan Lily tu pernah buatlah beberapa program di Politeknik Muka bersama. You all akan belajar macam mana nak anjurkan satu program, macam mana jumpa dengan pegawai, macam mana jumpa uruskan atur program itu. Dari situlah you akan bermula berkomunikasi dan sebagainya, yang keyakinan diri. Dari situlah bila anda masuk ke pengalaman era pekerjaan tu, anda ada pengalaman, at least anda pernah mengalami pengalaman yang sama di Politeknik Muka. So just transfer je dia punya pengalaman tu, anda boleh kontrol, anda boleh kawal you punya diri. So semuanya macam kata tu bermula daripada Politeknik. So anda kenalah melibatkan diri. Jangan sengaja just saya dah masuk PRS cukuplah sebagai ahli biasa. Jangan. Sekiranya anda ahli biasa, tak join apa-apa aktiviti, tak anjurkan program, saya katakan anda rugilah. Anda tak menggunakan peluang yang sangat-sangat berharga semasa di PRS. So gunalah peluang tu sebaik untuk membantu anda bila anda masuk dalam bidang era pekerjaan tu. Okey, terima kasih Prakas. So kalau saudari Lily pula, dia pernah masa kat UEM tu dia pernah join ikut program pertukaran pelajar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. So saudari Lily juga dah pernah bekerja di 3 buah syarikat yang berlainan. So dia mungkin boleh nampak lagi lah pelbagai ragam kan, dan pelbagai budaya yang berbeza dengan masyarakat komuniti di Politeknik ni khasnya lah. So boleh kongsikan tak Lily macam mana perbezaan tu dan bagaimana Lily menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeza ni? Okey, untuk yang berkenaan pertukaran pelajar, untuk pengetahuan bagi sesiapa bagi adik-adik yang ingin menyambung pelajaran ke peringkat seterusnya, program pertukaran pelajar ni memang sangat digalakkan. Jangan lupa, itulah pentingnya korang komunikasi dengan senior, korang bertanya kepada dorang bagaimana nak ikut program pertukaran ni. Sebab untuk ikut program ni bukanlah satu yang mudah. Perlukan interview, korang perlu tunjuk bakat baru boleh pergi ke negara yang lain. Ada satu saya nak berkongsi tentang budaya pelajar Indonesia dengan dekat Malaysia lah. Kita boleh nampak dekat Indonesia ni, dorang dibahagikan kepada 2. Maksudnya kita dekat Malaysia ni kita tak ada contoh, kalau nak belajar dalam bahasa Inggeris kita kena bayar 2,000 yuran. Kalau nak belajar bahasa Melayu lagi murah. Maksudnya bahasa Melayu just bayar RM1,000 yuran, bahasa Inggeris RM2,000 kita kena bayar yuran. So ada perbezaan RM1,000. Tapi kat Malaysia ni semua orang boleh masuk kelas yang sama. Tak kisah dia bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Kalau kat Indonesia diorang akan pecahkan. So kita memang beruntunglah untuk belajar dekat Malaysia ni sebenarnya. Dekat Indonesia daripada segi pelajar tu pula, mula-mula saya masuk dekat universiti tu, saya memang rasa tertekan. Saya rasa, ya Allah, rendahnya ilmu yang aku ada sebab dorang dalam kelas ni, pelajar Indonesia ni, dorang sangat agresif. Memang agresif.
So dari situ sepanjang belajar kat Universiti Gadjah Mada, diri ni pun dah terikut sekali membawa budaya agresif tu ke UUM. Macam tu. Dari segi pembelajaran. Tapi dari segi budaya semua dua-dua sama je. Itu untuk pertukaran pelajar lah. Yang sekarang saya nak mention pasal pekerjaan. Okay, yang macam saya cakap, ya, saya dah berpindah 3 kali. Sampai sekarang pun saya sebenarnya masih ingin mencari apa yang sesuai dengan diri. Apa yang pekerjaan mana yang betul-betul yang saya rasa minati untuk buat. Maksudnya saya kena cari sampai satu tahap tu saya tak akan rasa dua hati nak pergi kerja ke tak. Saya akan cari sampai saya akan jumpa pekerjaan yang betul-betul sebati dengan diri ni. Kata orang macam tu lah. Bercerita tentang pressure-nya dekat syarikat yang kedua, seolah-olah saya rasa saya pernah diperburukkan. Padahal saya tidak bersalah dalam isu tu. Pada masa tu, kami tengah melancarkan satu aktiviti ataupun satu projek untuk penambahbaikan dari segi jualan company. Dalam projek tu, akak telah mengambil salah satulah penglibatan untuk pengurusan aset dalam projek tu. Tiba-tiba ada kesalahan. Padahal kesalahan tu adalah pihak atasan yang buat. Tapi seolah-olah akak yang dipersalahkan. Padahal salah tu bukan akak. So dalam mengatasi masalah macam ni, akak tak nak memperburukkan di depan orang lain sebab siapa yang makan cili dia yang terasa pedas sebenarnya. So, sebenarnya orang-orang sekeliling tu tahu siapa yang bersalah dalam tu. So adik-adik akan rasa benda ni, mungkin dalam pelajaran pun adik-adik akan rasa benda ni sama dengan pekerjaan. Bukan adik yang buat, tapi adik yang kena getahnya, kata orang macam tu. Itu adalah pengalaman yang pressure di company kedua. Yang company sekarang, pressure yang akak rasakan adalah akak kena jadi team leader. Akak dekat situ merupakan pekerja kedua termuda dalam office sekarang. Akak masuk dalam office, akak tak tahu rupanya akak kena handle orang yang usianya lebih tua. Ada yang lebih tua 5 tahun, ada yang lebih tua 6 tahun daripada akak. So maksudnya akak kena lead dorang, akak kena check kerja dorang, akak kena bagi apa-apa solution jika dorang bertanya dengan akak. So akak ni baru dikirakan yang paling muda dalam company tu, akak rasa macam bolehkah aku? Ya Allah, pressure-nya aku. Sedangkan mereka lebih tua, dorang lebih banyak pengalaman tapi akak terpilih untuk menjadi ketua dalam company ni. Jadi akak tu memang secara jujurnya merasakan macam betul-betul tekanan sampai satu tahap tu, betul ke aku memang layak kerja ni, betul ke? And then realize balik apa yang kita belajar sama ni, oh aku sampai tahap ni bukan senang-senang. Aku sampai tahap ni bukannya semata-mata hanya kerana pointer, bukan. Tapi kerana kita punya mungkin skill dari masa kita interview akan nampak kita. Cara kita berkomunikasi dengan dorang, mungkin apa yang kita cakap tu dorang tangkap. So dari situ interviewer tu dia akan nampak kita ni boleh tak untuk lead orang lain. Kita ni boleh tak untuk manage kerja yang kita rasa tak mampu pun sebenarnya. Tapi alhamdulillah setakat ni 2 bulan ni akak mampu untuk mengekalkan keseimbangan. Walaupun akak lebih muda daripada dorang, apa-apa akak bertanya kepada yang orang lebih tua di bawah akak, dorang respon, dorang hormat sebab akak hormat dorang. Itulah pentingnya, macam tadi cakap hormat. So apa-apa jangan sombong. Orang tak boleh nak fikir, oh aku pandai. Oh mereka lebih tua, kenapa bukan mereka jadi ketua? Kenapa aku yang lebih muda jadi ketua? Orang jangan berfikir macam tu.
korang kena respect. Kenapa kita terpilih dalam tempat tu? Kalau kita respect orang tu, orang akan respect kita balik. So kalau kita saling menghormati, barulah komunikasi tu memang betul-betul jadi. Memang dari awal sampai sekarang saya bercerita pasal komunikasi. Sebab komunikasi tu memang sangat penting. So buat masa sekarang, actually akak masih under probation period dalam pekerjaan ni. Memang sangat susah. Memang sangat susah sangat. Memang sangat pressure sebab kita kena handle orang. Memang kena handle orang. Kalau kerja diorang salah, kita yang akan kena. Sebab kenapa kita tak dapat nak handle orang dekat bawah kita. So kepada adik-adik, cari. Korang develop skill tu. Ikutlah apa-apa program. Korang try untuk manage project. Korang try untuk manage program. Try untuk deal dengan orang lebih tua. Try untuk deal dengan orang lebih muda. Dulu, waktu PRS, kita orang pernah melaksanakan pemilihan ahli PRS. Dalam pemilihan tu, kita orang, Akak Hari Prakash dengan abang-abang akak-akak yang lain pernah menghadapi situasi di mana ada seorang junior ni, dia memang sangat degil. Dia rasa macam mungkin tu adalah personality dia, tapi dia tak dapat nak menyesuaikan diri dengan orang. Keputusan dia baik, keputusan dia okey. Kita orang rasa dia boleh masuk dalam grup PRS, tapi disebabkan dia tak ada hormat, dia tak dapat nak menerima pandangan orang lain, tak dapat bertoleransi. Jadi kami memutuskan untuk mengeluarkan dia lah demi kebaikan orang lain. Tapi lama kelamaan adik tu dia dah berubah lah. Dia dapat ubah diri dia. Mungkin dia dapat mempelajari daripada tempat lain. So dekat sini akak rasa pentingnya memang komunikasi dengan hormat tu. Itulah pressure yang saya rasa sekarang masa bekerja. Okay. Terima kasih Lily. Seperti yang saya bagi tahu lah, adik-adik kita yang dalam di kalangan 70 orang ni ada yang masih latihan baru lah. So masih lagi fresh, masih lagi zero knowledge mengenai PRSP ni. So yang sebelum ni pun mungkin tak terlibat secara langsung lah dengan program secara fizikal. Mungkin baru semester ni baru nak start balik, and then mungkin dah dipintas oleh kelab-kelab yang lain lah. So saya nak tunjukkan betapa PRSP ni hebat satu masa dahulu. So saya nak kembalikan zaman tu lah. Saya nak tunjukkan kepada adik-adik bahawa PRS ni bukannya sekadar kelab, tapi adalah tempat untuk kita dijadikan sebagai keluarga lah, untuk berkomunikasi, untuk belajar sama sendiri dan sebagainya lah. So untuk malam ni juga, bila kita bercakap tadi pasal program kan, so bila kita lihat pressure masa kerja tu lebih dahsyat, so janganlah kita give up awal-awal lah. Ada di kalangan ahli PRSP ni, ada yang semester 2 dah jadi MPP dah. So di kalangan mereka ni pun, abang-abang pun dah semester 2 pun dah jadi MPP dah. Terasa beban tu berat sangat kan, tapi saya tak rasa pun beban tu berat sangat. So kerjanya semuanya dilaksanakan oleh siapa? Oleh pegawai. Berbanding dengan degree kena buat semua sendiri. So belajarlah slow-slow di peringkat diploma ni, and then sedikit demi sedikit ambillah ilmu tu, jadikan sebagai kehebatan diri ahli-ahli PRSP lah, untuk ditunjulkan kepada rakan-rakan yang lain, and then boleh membawa nama kelab ke ni. So selain daripada tu juga saya nak kongsikan sedikit lah. Kalau Prakash ni dulu dia berdua datang ke Sarawak ni bersama dengan Aravin. Dia daripada landing di Kuching, lepas tu naik bas ke Muka, ambil berapa jam masa tu. Memang agak lama lah. So benda tu memang akan downkan dia, tapi itu adalah satu pengalaman yang baik untuk dia. Dia dah belajar banyak dah budaya yang cakap, pelbagai budaya yang ada kat Sarawak ni lah. And then dia dah pergi bercuti di seluruh Sarawak ni, and then dah banyak join program juga sepanjang pengajian di diploma ni lah. So macam tu juga saudari kakak Lily kita ni, dia dah join banyak program dah, and then dia join program peringkat kebangsaan akrab yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam, and then pelbagai lagi lah aktiviti yang diajukan, seperti debat di bawah Encik Muhammad Muda yang dah berpindah poli sekarang ni, and then macam Hari Prakash juga dulu pernah subjek Adi Jaya ajar apa? Hari Prakash? English. Dia dan English kan? English, Adi Jaya, Encik Adi Jaya. So Adi Jaya Dia pernah
taxation. Tax kan. Dia pernah bagi warning melalui apa? Prakash, paper exam lah. Dia bagi warning apa tu? See you next semester kan. Ha. So dia bersama dengan Natalia tu lah, dia berjumpa dengan Encik Awang Anwar, belajar dekat kafeteria. Mana ada pensyarah nak sanggup luangkan masa lah untuk mengajar kan. Saya harap adik-adik ahli PSP kat sini boleh ambil peluang lah, dengan kebaikan hati pensyarah-pensyarah anda tu, gunalah peluang ni, rebutlah peluang ni untuk belajar dengan lebih baik. Sekarang ni dah masuk balik sedikit demi sedikit lah pembelajaran secara fizikal ni. So gunakanlah peluang yang sedia ada tu untuk menimba ilmu yang dengan lebih baik. So setakat ni ada soalan tak daripada adik-adik ahli PRSP kan, nak tanya ke abang ni dah berpunya ke, kakak ni dah berpunya ke? Ada tak soalan? Macam mana boleh berpindah ke Semenanjung ke? Ada tak soalan? Kita bagi peluang dulu lah untuk soalan. Kalau malu nak tanya soalan tu, boleh type di ruangan chat. Kita bagi peluang dulu untuk tanya soalan. Boleh tanya soalan macam mana sambung degree, transfer subjek. So untuk pengetahuan semua lah, untuk contoh Prakash dan Lily lah kat Sarawak ni, sekarang ni sangat beruntung tau, sebab kerajaan negeri dia dah provide banyak peruntukan di bawah agensi IPTA yang di bawah agensi kerajaan Sarawak lah. So sekarang ni yuran yang tinggi pun dah jadi macam IPTA awam biasa dah. Kadang-kadang dia fully sponsor by kerajaan negeri, ada Yayasan Sarawak. And then ada yang macam Swinburne, orang cakap international punya and then kita ada Universiti Teknologi Sarawak di Sibu tu. Mereka yang Bumi Putra tu memang fully lah sponsor, orang cakap. Tapi peluang tu, orang cakap, mereka datang ke poli and then just pelajar poli nak grab, tinggal nak grab saja lagi. Itulah salah satu yang agak menarik sekarang ni lah. So di kalangan adik-adik ni juga ada yang, orang cakap, daripada Sabah kan, daripada jauh. Tak ada masalah bagi saya kalau nak adapt dengan budaya Sarawak ni, jadikan tu pengalaman lah untuk kita lebih matang. Mana tahu jodoh anda berada di Sarawak ni lebih lama. Prakash mungkin kalau dia tak balik awal tu, mungkin dia akan lebih lama kat sini lah. Saya mungkin ambil contoh-contoh lain jugalah, macam saudari Natalia juga, classmate Prakash. Ada Prakash classmate kah Natalia? Classmate. Sekarang dia di bahagian di Twin Tech kalau tak silap saya. Apa dia punya college tu? Kat sana lah. Dia bekerja lah, and then dia letak nama saya sebagai reference lah. Kalau letak nama saya reference tu, kenalah berjumpa dengan saya supaya saya boleh jawab bagaimana personality anda lah. So macam tu juga laluan perjalanan liku-liku hidup di degree ni yang macam saya bagi tahu tadi. Kalau diploma kita rasa kita hebat, tapi bila masuk degree kita rasa kita kurang hebat. So improvekan diri tu supaya kita lebih hebat berbanding dengan orang lain. And then di Proli ni juga sekarang ni kita tengah develop lah untuk program pertukaran pelajar ke Indonesia juga, tapi ke peringkat awal kita di Politeknik, apa yang saya tak ingat lah, tapi di apa nama Politeknik, saya pun tak ingat lah, Medan kalau tak silap saya. So mungkin akan ada pertukaran pelajar jugalah. So untuk nak melibatkan diri dalam pertukaran pelajar ni kena lebih aktif lah. Kena tunjulkan diri, banyak terlibat dengan program khidmat masyarakat. Kalau boleh tu saya cabarlah kepada ahli-ahli PSP yang baru ni, mungkin boleh buat KKN di Desa Penari kan. Kita buat khidmat masyarakat kepada di kawasan pedalaman. Sebelum ni kita pergi juga kawasan pedalaman, tapi setakat cakap masih lagi dapat diakses menggunakan jalan raya lah. So saya tak rasa begitu susah. So kami minta saya cabarlah kalau boleh adik-adik PSP yang semester ni, kita buat satu program yang boleh kita buatlah untuk berkhidmat kepada komuniti. Sebab kat situ nanti anda akan belajar lebih banyak lah. So soalan yang seterusnya kepada Hari Prakash. Hari Prakash ni dia banyak terlibat dengan NGO juga. NGO komuniti India, dia banyak bantu dari segi untuk komuniti dan juga pendidikan lah.
So boleh tak kongsi Prakash macam mana nak timbulkan sikap membantu komuniti tu dalam diri? So yang komuniti ni dia back to normal, back to politeknik lah. Semuanya bermula daripada politeknik. So bila saya join PRS, dia ada macam-macam program sebenarnya. Bukan program setakat peringkat politeknik, dia ada peringkat kebangsaan dan sebagainya. Saya pernah sekali ikut program satu program di SJK SK Bakau. Saya lupa nama kampung tu. Pernah kita stay selama 3 hari saya rasa. Yang Sungai Bakau dia punya sekolah, saya lupa nama dia. Kampung tu lah yang saya rasa kampung tu memang saya rasa macam sangat sedih bila tengok dia punya pelajar-pelajar sekolah rendah di situ, dia punya kemudahan, dia punya sekolah dan sebagainya. Saya rasa macam kita bersyukurnya kita punya lifestyle. So dari situlah saya rasa yang rasa kebajikan tu bermula lah. Sebelum tu ada, cuma bila saya tengok dekat situ tu memang saya rasa bersyukur lah. Dari situlah mulanya kebajikan punya, saya punya hati tu macam sangat lembut bila tengok situasi tu. Bila saya balik ke Semenanjung tu, saya terus cerita dengan saya punya adik, dengan my family. Saya kata ada satu sekolah yang kawasan pedalam ini, dia punya sekolah tu memang tak mempunyai alat-alat yang canggih macam kita yang belajar tu. Kalau banjir lah sekolah tu. Saya pernah berjumpa dengan pengetua tu, dia bercerita lah dia punya. So bila bermula di persatuan tu, kita dah melibatkan diri kita dalam program kebajikan CSR dan sebagainya. Dan dari situlah bermulanya. So bila kita dah buat dalam 3 tahun tu, kita dah buat benda yang continuous. So CSR project. So bila saya keluar ke degree, sama juga kita buat program CSR. So bila dah nak habis degree tu, kita rasa bukan macam kita mesti kena membantu seseorang untuk mentarifkan hidup dia orang. So saya melibatkan diri saya untuk masuk dalam persatuan-persatuan di NGO. So mulalah saya punya perjalanan bukan setakat persatuan di Politeknik, bukan di setakat Universiti Kebangsaan. Selepas saya teruskan saya punya yang program CSR ni dalam persatuan, dalam NGO lah. So dari situlah saya punya program perjalanan NGO bermula. Dalam NGO ni dia totally different dengan persatuan di Politeknik Muka. Tapi dia similar lah, dia lebih kurang sama lah. Tapi bila kita masuk persatuan tu, kita kena handle A to Z. Macam program, cari fund dan sebagainya, kita kena uruskan semuanya. So tapi saya rasa macam saya yakin bila saya masuk persatuan di kebangsaan tu, saya rasa macam yakin sebab saya pernah buat program di semasa di PRS. So saya ada pengalaman, saya pernah conduct program, saya pernah anjurkan program, saya pernah bergaul dengan orang. So dari situlah keyakinan tu. So as usual saya kata tadi tu, semuanya bermula daripada Politeknik Muka. So bila basement kita dah strong tu, pergi mana-mana, kalau you campak ke mana-mana pun you boleh buat. You tak ada masalah, you boleh bagi yang terbaik untuk apa yang direquestkan pihak-pihak yang tertentu. Dari situlah saya masuk dalam kebangsaan tu. Dengan rezeki tahun ni saya dilantik, tahun lepas saya dilantik sebagai pengurusi dalam NGO tersebut. Saya merupakan tahun kedua lah saya merupakan pengurusi yang NGO tu. Saya lah orang yang paling muda dalam persatuan tu. Dia ada banyak cawangan, setiap negeri ada beberapa cawangan. Saya lah orang yang paling muda memegang jawatan pengurusi. Saya rasa macam satu saya rasa gembira, tapi at the same time saya rasa benda ni saya dapat tu disebab persatuan-persatuan saya melibatkan diri saya masa Politeknik. So benda itulah membawa saya sampai ke tahap ni. Untuk pengetahuan adik-adik, sekarang ni abang sedang buat satu education center untuk pelajar-pelajar. Selepas belajar sekolah tu, dia terus boleh datang ke tempat ni untuk boleh belajar. Dia melibatkan 100,000 untuk build dia punya education center. Saya lah orang yang salah seorang yang inisiatif saya yang memulakan projek itu. Tengah di almost dah 50% dah almost dah complete dah. Almost next month will be complete lah dia punya projek. So saya rasa bila saya pandang balik macam mana saya boleh buat benda tu, macam mana saya yakin
Sebab dia melibatkan 100,000, bukan RM1, RM2, 100,000. So macam mana saya boleh buat benda tu? So semuanya saya bila tengok balik tu, semuanya bermula daripada Politeknik Muka. Dekat situlah saya belajar. I'm not sure lah about other student, tapi saya yakin, saya rasa semuanya bermula daripada Politeknik Muka lah. Kalau saya tak terlibatkan diri di PRS, saya terlibatkan diri saya dalam MPP, saya taklah sampai sekarang ke tahap ini. Saya tahap ke ini sebabnya semuanya bermula daripada persatuan-persatuan yang melibatkan diri saya. So yang tu saya rasa saya mengucapkan terima kasih lah Sir Azrul, sebab saya rasa sampai semester 1 sampai semester hujung saya sentiasa saya jumpa Sir Azrul. Seminggu, saya rasa seminggu dalam 3 kali saya dah jumpa Sir dah dekat pejabat. So itulah saya punya attachment dengan Sir, dengan counselling. You orang cubalah untuk meluangkan masa yang setakat ni saya kata you all masih dalam online, saya tak sure lah dah face to physical class, tak sure. Kalau dah tu cubalah berkomunikasi dengan lecturer, cubalah attach dengan lecturer, dapatkan pengalaman lecturer-lecturer, input, yang penting input, macam mana you all handle program, cuba satu program you macam mana handle, you belajar daripada lecturer tu. So dari situlah input dia akan membantu anda melibatkan diri anda di peringkat antarabangsa dan sebagainya. So saya rasa penglibatan tu saya rasa macam tak adalah excited sangat, cuma saya boleh buat sebab di Politeknik Muka yang saya melibatkan diri. Kalau saya tak melibatkan diri, saya diam, mungkin saya tak boleh buat benda yang saya bawa sekarang tu. So semuanya bermula daripada persatuan yang saya terlibat dalam Politeknik Muka. Okey Prakash. Terima kasih Prakash. Kalau tak jadi usahawan sekarang ni Prakash dah jadi menteri dah jadi YB dah. Okey. Untuk pengetahuan adik-adik lah, Saudara Prakash ni juga dia pernah join untuk pemilihan sebagai ahli belia apa Prakash? Parlimen Belia, ahli Parlimen Belia. Negeri Selangor. Program di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Kalau boleh tu ya seperti yang saya beritahu lah, bukannya sekadar setakat di dalam poli kita boleh libatkan program, tapi kita boleh berkolaborasi bersama agensi luar lah untuk memberi impak yang lebih tinggi dalam kemahiran adik-adik ni lah. So kalau saudari Lily pula, dia lebih kepada akademik. Bila dia pelibatan aktif, tapi akademik dia tak tinggal. Saudari Lily ni dia merupakan penerima anugerah pengarah untuk diploma. Betul tak Lily? Anugerah ketua pengarah ke pengarah? Anugerah pengarah. Anugerah pengarah. And then masa tu dia dapat apa yang dia bagi masa tu? Emas kah? Gelang emas? Taklah, dia bagi duit dan bentuk voucher. Bagi duit? Berapa dia bagi masa tu Lily? Tak ingatlah Sir, tak banyak tak sikit tapi berbaloi. And then masa tu Lily ni pula saya sebagai kaunselor memang tak dapat masuk ke dalam Dewan untuk pelajar berkonvo sebab program lah. And then saya tak dapat lihat mereka ni bergraduat. Tapi saya yakin mereka ni adalah orang-orang yang terbaik lah. And then bila kita lihat sekarang ni, Saudari Lily dah bergraduat daripada UM. Dia telah dapat anugerah kelas pertama dalam degree dia. And then boleh tak kita kongsikan sedikit lah Lily cara pengurusan masa tu Lily kepada adik-adik ni? Urusan masa? Ya. Macam mana nak uruskan masa dengan baik? Dari zaman diploma sampai zaman degree, nak dikatakan pengurusan masa tu baik sangat tak Sir? Mungkin dia depends dengan minat untuk belajar. Kita suka tak dengan bidang kita tu. Contoh waktu diploma, salah satu tips lah untuk adik-adik yang akan amalkan dari zaman diploma sampai zaman degree, jimatkan masa untuk membuat rujukan. Maksudnya satu bab tu dalam satu A4 paper sahaja. Cukup tak cukup, tolong cukupkan. So daripada situ kita akan dapat satu gambaran yang besar dan lagi jimat masa kita untuk membuat rujukan last minute. Semua dekat sini mesti
pun ada yang study last minute, akak juga study last minute. Tapi yang paling pentingnya tu adalah secara jujurnya sir, kalau nak dikatakan pengurusan masa ataupun macam mana tips yang lain, saya rasa saya lebih fokus kepada tips yang lain sebab dari pengurusan masa saya lebih fokus kepada aktiviti luar sebenarnya. Tapi dalam masa sama saya tidak meninggalkan akademik. Maksudnya sebelum kita buat program tu kita kena tanya dulu dengan kita punya group assignment. Terutamanya untuk group assignment, individual assignment kita boleh handle sendiri, tapi group assignment kita punya part, kita kena bertanggungjawab, kita kena buat. So, sebelum memulakan suatu program, kita kena tanya diorang, bila yang kena siapkan. Kalau diorang kata kena siapkan hari-hari ni, tapi saya ada program hari ni, macam mana? So, korang kena buat lebih awal ataupun korang volunteer. Contoh diorang dah buat, korang volunteer untuk memperbaiki assignment yang ada tu. Kalau problem yang lain tu, pengurusan masa tu saya tak dapat nak share sangat. Tapi kalau dari segi tips belajar, saya boleh share dengan adik-adik lah. Yang macam tadi, dari segi nota, contoh satu bab tu buatlah. Cukup tak cukup, buatlah dalam satu paper. A4 paper yang biasa tu plain, buatlah Pertaminda ke apa. Tapi pastikan satu bab. So contohnya ada 8 bab, hanya ada 8 paper sahaja. Masa korang buat dekat atas paper tu hanyalah key point. So segala elaboration dia punya clarification, dia punya discussion or justification, korang dah ada dalam ni dah. Maksudnya apa yang lecturer korang ajar dalam kelas tu korang dah adapt dah. Korang dah masuk dah dalam otak ni. Maksudnya korang kena fokus dalam kelas. So akak dulu walaupun join banyak program, akak tetap fokus. Akak ngantuk macam mana pun akak tak akan fokus dalam kelas. And anything yang kita rasa tak kurang faham tu, terus tanya on the spot. Kalau kita tak tanya, kita tak akan tahu. So kalau kita tanya kat situ, kita akan ingat situation tu. Contohnya waktu exam tu, akak tak dapat nak jawab soalan tu, akak akan ingat situation tu, di mana akak tanya soalan dengan lecturer. Tu salah satu tips akak untuk mengekalkan maintain. Daripada zaman diploma sampai zaman degree, akak memang mengekalkan dekan. Akak takkan tinggalkan dekan sebab salah satu sebabnya pun akak nak jadikan PTPTN tu beasiswa. Sebab pada semester 1, semester 3, pada zaman degree, akak ada ambil PTPTN, barulah akak dapat beasiswa Sarawak. So, yang paling penting yang ketiga tu, minta maaf. Minta maaf dengan lecturer. Tak kira apa pun. Akak rasa keberkatan yang bawa akak sampai tahap ni. Akak rasa walaupun kita dah urus masa dengan baik, walaupun kita ni dah fokus ni, dah belajar ni, oh aku dah hafal ni. Okey, contohnya, okey, A, jawapan dia ambil macam ni. B, jawapan dia macam ni. Tapi kalau hati kita tak tenang jawab exam, tak akan dapat punya. Akak rasa keberkatan tu paling penting. So contohnya korang ada bermusuhan sesama sendiri, contohnya sesama rakan kelas ke, korang macam rasa tak puas hati. Kau buat assignment. Kau buat. Tapi dia tak buat pun. Dia tumpang je. Kita memang selalu mengalami. Sampai alam pekerjaan pun ada macam tu. Tapi try untuk maafkan. Okay, mungkin itu rugi untuk diri dia. Tapi tak rugi untuk diri kita. Sebab kita tak nak bermusuhan sama orang lain. And then jangan lupa, anything sebelum jawab apa-apa ujian, minta maaf. Paling penting dengan parents dan kita punya pendidik. Mana-mana pendidik. Sebab keberkatan tu, akak rasa keberkatan nombor satu yang boleh bawa akak sampai sekarang. Dan dan lagi tips yang lain tu, jangan bandingkan cara belajar kita dengan orang lain. Kalau adik rasa macam, aku kena belajar istiqomah, belajar je istiqomah. Kalau adik ni pula rasa, aku tak boleh nak belajar istiqomah, aku kena seminggu sekali je. Belajarlah, ikut cara masing-masing. Sebab setiap orang tu dilahirkan dengan cara yang berbeza. Ada orang yang boleh adapt cara ni, ada yang boleh adapt cara ni. Kalau cara akak suka kumpulkan. Maksudnya,
dalam satu masa tu akak suka belajar daripada A sampai Z sebab akak akan dapat gambaran seluruh subjek tu. Jadi akak akan faham. Jadi apa-apa pun soalan akak boleh jawab, akak boleh twist sebab akak faham konsep dia daripada A sampai Z. Macam tu. Kalau pengurusan masa rasanya kurang sedikit. Mungkin keberkatan lah, semua kepada keberkatan. Okey, terima kasih Lily. So, tadi Lily ada sebut sikit lah berkaitan dengan pengurusan masa sebenarnya. So, bila kita anggap penting dan segera tu kita utamakan, itu adalah pengurusan masa. And then kalau benda tu kita rasa tak penting, and then dan tak segera, kita kemudiankan. Kalau benda tu penting and then tak segera, kita mungkin boleh kemudiankan, kita utamakan yang lebih penting dan lebih segera. Itu yang kita utamakan. Maksud kat sini, kalau diploma ni assignment kena hantar esok, kena utamakan assignment. Kalau malam ni ada kelas, utamakan kelas. So tanya dengan Sir, saya dapat ada program malam ni, macam mana Sir? Saya mudah je buat surat tunjuk sebab, and then bagi kepada saya akan terima alasan. And then bila mendapat keberkatan tu, orang cakap bila kita jujur dengan pensyarah ke dengan pegawai yang lain, jujur kepada mak bapak kita, maksudnya kita belajar untuk berkomunikasi secara jujur and then memudahkan penerimaan diri kita ni terhadap orang lain. Daripada situlah kita belajar untuk berkomunikasi. Semuanya bermula daripada diri kita. Saya merujuk balik kepada moto PSP lah, bina diri, bantu rakan. Bila kita bina diri tu, banyak yang kita belajar untuk perbaiki diri ni. Sebab itulah bila malam ni kita ambil 2 orang, kalau lebih ramai lagi kita dapat raikan pelbagai perbezaan untuk mendapatkan kejayaan ni. Tak semestinya laluan Kak Lily ni kita boleh ikut sepenuhnya, ataupun laluan Abang Hari Prakas ni kita boleh ikut sepenuhnya. Tapi kita boleh ambil daripada pengalaman mereka ni untuk kita berfikir, and then apakah kelebihan yang ada pada diri saya ni untuk kita majukan diri dalam pendidikan ataupun aktiviti kegiatan kelab dan persatuan. Itu yang saya nak terangkan ke sini lah. Bila kita dah berkongsi sepanjang tempoh program ni berjalan, kita nampaklah tak semestinya bila anda masuk ke politeknik ni, anda akan kekal berada di politeknik. Mungkin akan ada ditawarkan ke tempat yang lebih baik, maka pergilah kalau rasanya sesuai ke situ. And then andai kata boleh meneruskan pengajian di politeknik, teruskan sekiranya boleh cemerlang. Itu yang saya nak sampaikan kepada adik-adik kat sini lah. So, jadikan platform PRSP ni sebagai keluarga anda untuk membantu anda untuk mempertingkatkan diri dan juga untuk membantu rakan-rakan dan seterusnya komuniti, masyarakat dan juga negara kita ni. Okey, boleh faham setakat ni? So, pasti ada soalan kah daripada adik-adik? Sebab semua senyap ni mungkin saya tak tahulah apa yang berlaku sebenarnya. So kalau kita buat secara live ni lagi seronok sebenarnya. Kita boleh berjumpa kan, boleh ketawa-ketawa. Bila kita ni just bercakap depan komputer seorang-seorang ni macam tak ada orang cakap, tak ada penerimaan emosi. Tu yang kurang sebenarnya bila kita buat secara online ni. Nak nampak muka pun susah. Ya betul. Kita nak bercakap pun kalau kat kedai kopi tengok muka kawan pun, walaupun kawan tengok telefon kan, kita tak terasa dilayan. Kat situlah bermulanya orang cakap keberkatan tu. So kalau nak jumpa tu janganlah WhatsApp pensyarah tu. Kena jumpa bersemuka. Cuba cari masa yang sesuai, cuba cari masa walaupun sedikit, and then cuba tetapkanlah appointment tu untuk berjumpa and then untuk mendapatkan keberkatan belajar tu. Kat situlah nanti kita boleh kekalkan ilmu tu dalam diri kita lah, and then benda tu and then kita boleh jadikan orang cakap amalan sepanjang hidup kita nanti. Tak seperti sekarang ni dah bekerja, nanti lebih lagi orang cakap cabaran tu bila dah berkeluarga, nak berhadapan dengan suami, berhadapan dengan anak, berhadapan dengan mertua. Itu adalah cabaran yang perlu dilalui, and then pengalaman yang perlu difikirkan. Kalau dulu aku berhadapan dengan pensyarah macam ni, tapi ini bakal bapak mertua aku, macam mana nak berhadapan ni? Kena fikir macam tu juga. Itu salah satu cabaran lah. Bukannya sekadar di tempat kerja lah. Saya ambil contoh macam Prakas kan ni dia jadi bos dah. Kadang-kadang dia akan berlaku juga
pecah amanah ke nanti ke, pekerja yang dia lantik tu yang dipercaya selamat ni kena step back kat belakang ke, tiba-tiba muflis ke Prakash. So kena tahu cara untuk meneruskan kehidupan tu. Macam mana nak bangun balik, bangkit balik and then teruskan dengan bisnes yang sedia ada tu. Itu kena fikirkan juga. Daripada ni lah bila kita berkongsi pengalaman ni, mungkin Lily dia tak tahu hala tuju dia sekarang ni. Mungkin accountant bukan bidang dia, mungkin dia nak jadi pendidik. So laluan pendidik tu dia pelajari macam mana dia nak jadi pendidik. Mungkin dia boleh rujuk balik kepada pensyarah-pensyarah dia, macam mana nak apply jadi pensyarah. Kalau dekat U tu dia rasa dia dah sambung belajar, ambil master and then ambil SCCA ataupun dah jadi certified accountant kan. Mungkin boleh belajar balik kepada, jumpa balik dengan Cik Suhai macam mana dia dapat certified, ataupun nak dapatkan gelaran profesor tu, nak mengajar dekat UUM kan, jadi tutor, sambung belajar master dan seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi. So maksudnya pembelajaran tu bukan setakat sampai anda bekerja saja, tapi dia akan berlangsung sepanjang hayat sehinggalah anda mati nanti. Kat situ boleh kita stop dan kita soal balik apa yang telah kita lakukan sepanjang kita hidup di dunia ini. Macam tu juga adik-adik ni nantilah kita akan sering ditanya bila nak habis diploma, grade macam mana, nanti bila nak sambung degree, bila dah dapat kerja, bila nak kahwin. Soalan tu sentiasa ada. Benda tu sentiasa ada. So itu adalah lumrah manusia untuk meneruskan kehidupan. So kat sini bukannya saya bagi nasihat kepada adik-adik sahaja, mungkin kepada kakak dan juga abang Haji Prakash, termasuklah diri saya sendirilah. Saya nak kata saya ini baik tak, saya sentiasa belajar untuk dapatkan apa yang terbaik untuk dalam hidup saya, untuk keluarga saya, untuk adik-adik, untuk anak-anak yang saya dah masuk poli ini, untuk mereka lebih baiklah kehidupan ini. Macam Haji Prakash cakap tadi lah, bila kita sumbang kepada komuniti, satu kenikmatan tu yang kita tak dapat gambarkan lah kalau kita bantu. Kalau Lily dulu dia masuk PRS dan bersama dengan Kak Kiah, Nani dan sebagainya. Sekarang dah berpisah, Nani di UMS, Kak Kiah dah entah ke mana, tak tahulah kabar berita dia macam mana. So kena tanyalah, sentiasalah berhubunglah. Jadi kan ini cakap sebagai keluarga besar anda untuk sentiasa cakap belajarlah macam mana untuk menerima tekanan dan sebagainya. So saya buka sekali lagi kepada adik-adik, kalau ada soalan boleh chat, kalau tak ada saya akan bagi ruang yang terakhir lah untuk panel kita malam ni untuk bagi nasihat lah kepada adik-adik yang ada sekarang ni. Ada soalan tak sekarang ni? Kalau ada soalan boleh unmute mic. Okay. Ada sir. Kak Lily. Ya, Muhammad Hadimi. Saya ada soalan. Dekat UUM kan, selain akuntansi, ada tak untuk business management or human resource ke? Ada. Dekat UUM ni dikenali sebagai Universiti Pengurusan. So kalau nak further study dalam bidang management, bolehlah pilih letak UUM sebagai first choice. Business, kalau contohnya Muhammad Hadimi bermaksud sekarang ambil diploma business. Ya. Okay. So kalau nak sambung UUM, nanti apply business admin. Business admin with honours. Nanti kalau contohnya waktu diploma dah ambil business, ambil lagi business waktu degree, nanti akan dapat shortkan masa. So banyak subjek yang akan boleh transfer, boleh jadi short jadi 3 tahun untuk ambil degree tu dekat UUM. Dan jangan risau, UUM ni pun memang bukan nak promote UUM, tapi UUM ni memang best sebab apa yang politeknik buat dalam akademik tu hampir sama dengan UUM punya sistem. So tak akan rasa kekok. Cumanya yang macam akak share tadi, untuk pengaturan kelas, penjadualan kelas, itu sahaja yang kita akan urus sendiri. Dari segi subjek, dari segi jam kredit, tak akan confuse punya sebab syllabus apa semua pun tak akan lari sangat dengan apa yang kita belajar dekat politeknik. Ada, digalakkan masuk UUM. Lagi Okay, satu, Dini.
Okay. Lagi satu Okay. Muhammad Thank Yadini. you. Masuk UM, Okay. tak payah risau Okay. pasal tempat. Tak perlu sewa tempat lain. Dari semester 1 sampai semester 7 duduk dalam queue. Semester 7. Eh, Dia 3 tahun. Okay. contoh 3 tahun sampai semester 6. Okay. Tak perlu nak Thank you. sewa-sewa tempat lain. Okay, lain, soalan lain. Ada tak daripada yang lain? Untuk Hari Prakas, UKM pun, mesti yang terkenal tu. Kalau belajar dekat Poli English, tiba-tiba masuk UKM semua bahasa Malaysia. Boleh saya tahu siapa pengurusi sekarang? Siapa pengurusi sekarang? Pengurusi tak ada malam ni. Naik pengurusi? Pengurusi Awang. Mana Awang? Ya. Oh, Awang Muhammad Syaiful. Boleh akak tahu macam mana kembangan PRS Politeknik sekarang? Nak tahu sikit je. Sikit je. Perkembangan adalah yang mau join rela hati. Rela. Semakin adalah pelapis. Walaupun senior 2-3 orang ya. Oh. Senior 2-3 orang. Kan sebab lama PKP jadi pengambilan baru tu kurang lah dulu. Tapi sekarang adalah banyak dah. Okey, Sekarang ni yang lama dia ada 25 orang. Yang 25 orang ni kalau ikutkan zero pengalaman lah sebab PKP. So yang dah lepas tu dah habis semester yang lepas lah. So sekarang ni start from zero balik lah. Dia orang start balik. And then pengambilan ahli baru kita ada combine semua ada dalam 70 orang. So this is a new chapter of PRSP, new era of PRSP. Pula. Okay Prakash, kita bagi yang terakhir lah sebelum tak perlu tunggu 10.30 baru kita tutup. Kita boleh boleh nasihat awal lah. Nasihat awal sebelum kita tutup majlis kita pada malam ni. Kita mulakan dengan siapa dulu? Lily ke Prakash? Nasihat untuk adik-adik. Ya. Prakash, ni? Okay, me first lah. So, nasihat untuk adik-adik. Pertama sekali, terima kasih sudi join program ni. Walaupun secara atas talian. Kalau boleh tak semua on camera. Nak tengok pewaris. Tak tahu rasa. Nak tengok ni. Saya pula feeling emotional. Pengganti ni, apa cakap Pewaris. jadi tumbal. Nak tengok semua muka. Okay, Muhammad Danish, Muhammad Hadini, siapa tadi tanya? Ramai-ramai ni, Rowena. Hai adik Rowena, semua boleh tak on camera? Kami menanggar muka. Alexander sama dengan nama senior yang dulu, Alexander Bear. Alexander Bear. Ya. Di Melaka, UTM. Habis di UTM. Okay, Isabella Rabiatul. Okay, baru nampak muka sekarang. Hai, boleh tak nak suara yang besar macam, boleh tak? Sebut sama-sama. Hai, sebut besar-besar boleh tak? Nak rasa sorakan daripada Politeknik Mukah ni macam mana? Boleh Nak dengar daripada kampus tu boleh sampai ke quarters staff kat sini, boleh tak? Boleh sih. Say hi Dola. Say hi. 1, 2. Hai. 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 Baru rasa rupanya adik-adik semua comel. Sini aja mereka tepuk. Ajar tepuk PSP dulu dengan ahli-ahli baru.
Macam mana saya tepuk yang mana satu Prakash? Kena fikir tepuk yang mana nak ajar ni. Kalau nak turunkan waris ni. So, akak nak share lah sebelum akak bagi nasihat. Okay, kalau boleh semua adik-adik on lah kamera. Akak nak tengok mungkin ni adalah first and last mungkin nak tengok bakal-bakal pewaris Politeknik Muka. Sebelum akak nak boleh kami kakak sawak lebih better lah so. Kami mau kakak walaupun yang pun logat tinggi dah hilang sikit. Kami akak sebelum kakak beri nasihat, akak mau semua adik dalam tu try your best. Ibu malu. Akak Asad naga muka pun tak orang tu nang hai siapa sebelah Muhammad Danish ya. Okay, so sporty. Okay. Hadi ni. Oh. Okay. Akak just mau madah. Cik Ugi pun masuk PIS. Sebenarnya kakak rasa sedih. Boleh tanggal lah. Muka-muka tok yang jadi pewaris PIS Politeknik Muka. Akak just harapkan tak orang boleh continue walaupun just atas secara talian tak orang try untuk communicate saja. Sebelum tak orang pola program ya, kita orang pun silaturahim yang paling penting dalam boleh dengar sih. Sebelum apa-apa program, teamwork paling penting. So anything tak orang perlu rapat dalam grup tak orang dulu sebelum tak orang keluar daripada grup tak orang tu. Akak mau pada PRS and MPP nang paling dasar di poli. So tak orang ibu segan, ibu malu anything tanya je Azrul nang sporting. Tak orang ibu heran akak nangis macam tu akak nangis emotional. So anything just Madam Hidayah lagi ada ke sir? Masih. Okay. So anything ada masalah ke apakah just bila tidak right pola appointment lah. Sebelum dia tanya dulu free kasih sebelum datang. So anything macam akak rasa maybe kini dalam ahli PRS tu sebelum tak orang membantu rakan not lain mesti ada yang tengah down. Boleh si aku great. Boleh si aku dekan. Boleh si aku tabung gigi pasok. So orang just perlu yakin je. Yakin and apa yang akak pesan tadi hormat yang paling penting. Kita pergi sini-sini je macam akak dah pergi sini-sini dah merantau daripada Sarawak akak pergi Nangasa Sabah merantau pergi Semenanjung. Hormat dia paling penting. Mun kita hormat orang akan hormat kita. Yalah hormat dia paling penting. Ya, hormat and keberkatan. Ya, buat keyword dia. So nasihat akak untuk orang kini yang lagi semester 2 atau semester 3 ataupun mesti ada dalam tok yang belum merasa dekan, tak orang try push. Tak orang boleh buat. Contoh, tak orang rasa, apa hal kami pun roommate nya si juga study. Selalu je tidur. Tapi dekan juga. Aku tak nak selalu study pola assignment, hantar on time semua. Si juga dekan. Ibu rasa macam ya. Ibu salahkan diri. Try untuk cari solution. Apa yang salah? Maybe dari segi kefahaman, apa salahnya kita tak rendah diri tanya dengan orang lain. Sama si kita punya kefahamannya dalam subjek ya. Sebab semestinya kita tak rajin, apa yang kita fahamnya benar. Semestinya. So, yang nasihat akak daripada segi akademik. And secondly, anything mesti dalam tu walaupun yang ahli PRS nya ada rasa malu. Nya macam malu untuk berkomunikasi dengan orang luar, nya rasa malu untuk bertanya dengan lecturer. Nya rasa boleh tak? Okey sikit soalan aku. Si orang yang okey je, kawan aku yang okey je. Aku fikir macam ya, try. Confident. Tak rasa aku nak cik tanya hari tu. Si aku akan ke mana-mana.
mesti akan aku keluar daripada tempat tu. Later kita nanya, daripada tak rasa macam, apa halnya nanya dalam kelas, mestinya rasa aku tu macam tunjuk diri depan lecturer apa, fikir macam yang just let it go. Ibu pedulikan tidak, try your best untuk improve diri kita. Dia dari segi kita punya personality amat penting. So daripada akademik, personality. And then third, management. Macam kita pada management yang sangat penting. Management pun kita tu akak boleh share. Akak banyak baca daripada LinkedIn. LinkedIn adalah satu portal yang semua nak ada, orang ada pendidikan, orang nak ada bisnes, orang yang berpolitik, orang yang ada bisnes besar-besar, semua dalamnya. So once kita orang akan nasihatkan masing-masing tak orang dalam tu, try pola account LinkedIn. So LinkedIn dia dari siap kita akan nampak betapa mencabarnya dunia tu sebenarnya. Bukan dalam poli aja, di luar ya. So if kita orang akan rasa pressure ya, so kita orang akan rasa aku perlu keluar daripada tempurung. Aku perlu keluar daripada zone selesa aku. Aku kena improve. So dari siap kita akan temu ramai idol. Akak pun lagi belajar. Akak selalu ini tu akak lebih fokus pada LinkedIn. LinkedIn ya yang beri ke akak motivasi. Kena orang lain tu boleh capai tu. Kena orang lain boleh capai tu. Tapi aku belum pergi. Tapi masing-masing orang pada ada timeline-nya sendiri. So maybe kini siapa-siapa ya yang nak masih belum dapat manage-nya just aktif dalam bidang persatuan, MPP ke siapa-siapa MPP dalam tu ataupun apa-apa aktiviti gelap SRN ke, tapi akademiknya fail, try. Mun kita orang dapat, mun siapa-siapa nak yang aktif ya, kita dapat handle orang, subjek pun mesti kita dapat handle sebenarnya. So, yang dalam PRS Kinet tu, yang nang cemerlang lah akademiknya, cemerlang. Tapi, nya pun aktiviti luar ya kurang. Try improve. Try untuk, kita dah okey dari segi subjek, tapi try lah tanya kawan, macam ni kita boleh confident dengan orang. Macam ni kita handle projek tu. Walaupun kita asyik join program, tanya je. Macam ni kita urus contoh bajet tu. Macam ni kita allocate benda-benda tu. So, daripada allocate bajet ya, kita just bukan belajar pasal bajet. Kita pun akan belajar allocate. Contoh dalam bidang pekerjaan kelab, kita akan tahu. A tu pola apa, B tu pola apa, C tu pola apa. So, in the future kita pun jadi leader macam Abang Prakash. Akak nang seriously pada akak nang, tapi kini tu ikut perkembangan Hari Prakash yang nang aktif. Siapa-siapa boleh follow media sosial Abang Hari Prakash lah. Yang nang aktif apa-apa kini tu akak boleh pada alumni PRS yang masih maintain dalam society, masih maintain dalam persatuan nang Abang Hari Prakash. Not lain ada yang lebih berkejaya, ada jadi polis, ada jadi ketua bomba, ada yang kerja macam-macam lah. Akak rasa nang siapa-siapa kenalan dalam PRS tu nang mostly dalam kejaya yang baik. Macam Kak Azul, Kak Tia sekarang dia open business dia sendiri. Nani pun dia pun bekerja dalam bahagian marketing. Dia dah menamatkan degree marketing, sama dia pun melanjutkan. Dia satu negeri dengan Prakash sekarang, tapi mungkin mereka tak jumpa. Dulu kami orang pun ada satu member PRS nang nakal gila. Kami orang macam siknya tu, tapi nya nang baik, namanya Man. Tapi boleh sih tak orang tekannya jadi apa kini. Akak bagi dua jawapan. A, dia jadi polis. B, dia jadi businessman. Tak ni. A or B? Boleh sih kami nanya dengan Nur Azrin binti Ismail. Nur Azrin? Azrin dengan buat assignment. Nur Azrin buat assignment.
Azrin? Ya. Okey. Dengar si akak pun soalan tu. Akak pada ada seorang senior. Dia dulu gauk gila. Nakal lah. Nang nakal. Boleh si teka apa professionnya kini. A nya jadi polis. B nya jadi businessman. Kita tahu. So confident. A or B? Hanya ada dua je jawapan. A jawapannya. Ya kah? Okay, Nur Azrin, akak harap kita try jawab je. Mana orang tanya A or B, tak jawab je. Ibu segan. Agak dari segi muka boleh jadi pemimpin, Nur Azrin, ibu malu. Abang Man yang nak gauk yang jadi polis. So kita sih boleh expect lah macam orang gauk ya yang akan dalam ni. Dia dah berjaya kini, jadi polis. Dah kahwin dah. So yang nasihat akak, kita sih boleh macam expect orang yang jadi apa. Macam kita juga. Sebab orang akan terus perkembangkan diri masing-masing. Orang saya akan berada dalam titik yang sama. Orang saya akan berada dalam level yang sama. Macam Azul pada kita akan belajar sampai tua. So macam Abang Mania, so kita pun kena follow stepnya. Nya daripada gauk-gauk macam dia pun, dia dah berubah. Daripada PRS, nya nang walaupun nya gauknya selalu datang meeting PRS, nya okey. Anything kita orang nanya idea nya jawab juga. So nya actively involved dalam PRS. So maybe kini dari seginya saya berkomunikasi jadi sininya ramah dengan orangnya, dia boleh jadi polis yang berjaya. So ialah 3, daripada segi akademik, daripada segi personality, dan ketiga perkembangan, kembangkan diri. Ya, dari kami. Macam tepuk. Dari saya. Kami harap semua adik-adik dalam tu berjaya, tamatkan pengajian, try, manage, at least try your best. Okay. That's all. Tak ada ajar tepuk, tak ada. Tepuk se. Rasanya kena buat ramai-ramai kot se, baru memori tu akan kembali. Buatlah. Boleh. Yakin, percaya Prakash diri. ingat lagi. Okay, Prakash bagi nasihat dulu. Nanti Lily tengah ingat kembali apa tepuk yang dia belajar dulu. Aku dah lupa dah. So first of all, adik-adik, you all kena, untuk pengetahuan anda, Kelab PRS ni bukan setakat kelab tau. Siapa masa zaman saya dengan Lily tu, siapa masuk PRS ni memang mantap. Memang orang pandang, kelab apa PRS? Oh, PRS memang mantap. Bukan mudah lah untuk masuk kelab PRS sebab dia ada pemilihan dan sebagainya, interview, macam-macam dia punya ni, proses dia. So bukan mudah. Lagipun you all akan membantu pelajar-pelajar yang di Politeknik Muka. So maknanya you all kenalah proaktif dalam PRS ni sebab PRSP ni macam selaras dengan MPP tau. Macam mana MPP menjaga kebajikan pelajar, sama juga lah you punya responsibility, you punya tanggungjawab tu tinggi. So you all gunalah peluang yang sedia ada. Yang saya tahu setakat ni yang bekas-bekas PRS ni, ahli PRS ni semua berjaya. Tak ada yang boleh katakan tergigit. Semua berjaya yang saya tahu lah. Saya punya batch semua berjaya. So semua ada bisnes, polis dan sebagainya. So gunalah peluang ni, guna platform PRS ni untuk meyakinkan diri anda, untuk meningkatkan komunikasi anda. Yang penting komunikasi. Lepas tu macam mana bergaul dengan orang. Yang PRS inilah akan membantu anda untuk mendidik diri anda. So selagi Cik Azrul masih ada, Puan pun ada, so gunalah yang peluang yang ada, jumpa dengan Cik Azrul, tanya input, dapatkan input untuk meluangkan masa. Sebab bukan senang untuk jumpa-jumpa lecturer lah. Bila anda masuk degree, anda akan rindu. Saya akan guarantee you akan rindu Politeknik yang punya lifestyle tau. Sekarang you all rasa macam bila nak habiskan. Tapi bila you all dah habis diploma, masuk degree, you rasa macam nak masuk balik diploma. Tapi tak dapat dah.
So gunalah peluang yang sedia ada, meyakinkan diri anda. Macam tadi Lily tanya satu soalan kepada you all kan. So you all A or B, you all berfikir. Yang penting you all yakin. Salah, betul itu adalah yang second. Yang penting you all boleh beri jawapan yang sah. Yang itu yang penting. So you all kenalah beryakin dengan diri anda. Betul salah itu doesn't matter. Yang penting you all kena yakin. So gunalah peluang ni, menggunakan platform PRS ni untuk meyakinkan diri anda, meningkatkan you all punya kebolehan untuk membantu bila anda keluar daripada Politeknik Muka. Yang lagi satu, kalau boleh ambillah gambar kenangan-kenangan di Politeknik Muka. So you all bila habis tu mesti akan rindu. You all bila saya masuk balik saya punya Instagram, pagi tadi saya tengok gambar-gambar saya semasa Politeknik Muka. Bila saya scroll macam rindu bestnya. Oh kita pergi program ni, pergi program ni. Memang rindu. So you all gunalah peluang ni sebab memori-memori ni tak boleh dibeli di mana-mana. Anda kena anda kena feeling yang program-program sebegini. So gunalah yang sebaiknya menggunakan platform PRSP dengan bantuan Syazrul. Yang penting anda kena keseimbang. Jangan terlalu aktif, jangan terlalu fokus kepada akademik, you all kena seimbang. Ya, saya terlalu, ada pada masa tu saya terlalu aktif. Saya lupakan akademik. Cik Azrul lah membantu saya imbangkan balik. So you all kena seimbangkan benda tu. You kena aktif, kena fokus akademik juga. Dua kena seimbang. Kalau akademik tinggi sangat, you tak aktif, tak guna juga. So bila anda keluar, you all based on teori saja. Bila nak bagi problem tu, you tak boleh solve. Bila you terlalu aktif, you tak ada akademik, bila keluar, you boleh solve problem. Tapi based on teori tu, you tak boleh buat. So bila benda tu balance, you bolehlah selesai. You campak ke mana-mana pun, you boleh buat. So yang penting you kena keseimbangan. Yang kedua, jangan lupa time management. Everything is time management. Gunalah time management yang betul, anda mesti boleh berjaya. Yang itu yang mantra yang you kena tahulah. Kalau ada rezeki, ada peluang, kalau datang ke Politeknik Muka tu, jumpa you all lah face to face kalau ada rezeki lah. Kalau you all datang ke Semenanjung, datang ke KL, Roger je lah, panggil Abang Prakash, saya mesti akan boleh jumpa. So ramai sini-sini datang ke KL tu, saya dapatlah peluang jumpa mereka. So saya ucapkan terima kasih kepada Cik Azrul untuk memberi peluang, kepada saya dengan Lily untuk berkongsi pengalaman kami. Saya rasa kalau face to face ni lagi menarik kot. Bila secara maya tu kita tak dapat interagasi lah. Bila face to face lagi kan. Tapi apalah, kita punya situasi macam tu COVID, so kita dapat elakkan benda tu. Itu bukan satu halangan untuk berintegrasi dengan alumni. Still kita boleh melalui maya. So thank you so much sir. All the best you all. Kalau ada apa-apa persoalan, nak jumpa, nak tanya soalan, boleh you all tanya saya kepada Lily. Secara personal, you all boleh tanya nombor telefon dekat Syah Azrul lah kalau you all nak. Secara social media pun you all boleh contact lah. So kita sedia membantu you all anda. Thank you so much again. All the best guys. Okay, terima kasih Prakash. Ada tepuk nak ajar Prakash? Tepuk tu saya dah lupa lah. So. Okay, tak apa. Nanti kita belajar lah tepuk-tepuk yang baru lah nanti. Kita tunggu mereka datang pada bulan 9 ni and then ajar tepuk lah. Clap. Oh, sir. Baru recall balik yang clap 1, clap 2 tu kan? Itu tepuk lain. Nanti itu tepuk banyak sangat tu. Okay, thank you sir. Okay, terima kasih kerana sudi hadir pada malam ni. So Cindera Mata saya terangkat bagi malam ni. So kita tunggu nantilah pada bulan 9. Dan kita akan bagi secara fizikal lah kepada kedua-dua panel kita pada malam ni. Sekali lagi terima kasih Prakash dan juga Lily kerana sudi meluangkan masa malam ni. And then terima kasih juga kepada ahli-ahli PRSP yang masih lagi kekal bersama sehingga ke akhir rancangan pada malam ni. Terima kasih saya ucapkan. And then kepada yang hadir nanti saya minta untuk isi borang penilaian program untuk penambahbaikan program lah. And then sehingga sekiranya ada kekurangan daripada pihak saya ingin mohon maaf kepada para panel kita pada malam ni. And then kepada ahli-ahli PRSP saya juga minta maaf kerana telah mencuri masa-masa anda yang terluang pada malam ni untuk program malam ni. So untuk hari Sabtu nanti kita akan ada lagi satu program sharing talk bersama dengan Universiti Teknologi Sarawak. So saya harap semua dapat hadirlah untuk mendapatkan input ke mana hala tuju anda selepas diploma ni.
So akhiri daripada saya ingin mengucapkan apa namanya syabas dan tahniahlah kepada Lily dan juga Prakas, kena lancar dari segi pengajiannya dan juga kehidupan kejayaannya lah. Saya doakan semoga anda berdua terus berjaya di masa akan datang. And then terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua, and then wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. So Awang ada QR code kah untuk dipaparkan? So bye semua. Terima kasih sir, live dulu Thank you, Thank you so much. Okay. Thank you so much. Bye adik-adik. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank Thank you. you. Bye. 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 Thank you. Arigato. Terima kasih Lily. Tak ingat dah dalam. Tepuk. Terima kasih. Terima Oh, kasih. ya tu. Okay, sampai jumpa lagi. Sir, nak tanya, tak apalah yang lain. Nak tanya dengan sir. Setakat ni memang dah semua dah masuk poli untuk belajar?